Kali ni saya nak ajar korang pula macam mana korang nak tukarkan asas. Okey, untuk level korang belajar asas 2 sampai asas 10 kan. So saya nak ajar korang sekarang ni macam mana korang nak tukarkan asas. Korang nak tukarkan asas, contohnya daripada asas 4 pergi ke asas 10, daripada asas 10 pergi ke asas 5 macam tu. So untuk penukaran asas ni korang kena follow dia punya step. Korang kena follow dia punya format. Korang tak boleh main tukar je. Okey, contoh macam ni kan. Daripada asas 2 pergi ke asas 9, korang boleh tukar pergi ke asas 10. Ataupun daripada asas 10, korang boleh tukar pergi ke asas 2 sampai asas 9. Okey, korang tak boleh main tukar je. Contohnya asas 3 nak pergi ke asas 4. Tak boleh. Ataupun asas 6 nak pergi asas 5 ke, 4 ke 5 ke. Apa-apa je sepanjang dalam kotak ni kan. Daripada asas 2 sampai ke asas 9 ni, kalau korang nak tukar dekat sini-sini je, korang nak tukar dekat sini, memang tak boleh. Dia kena follow dia punya rule. Dia kena follow dia punya method, format dia. Okey, contohnya kalau korang nak tukar daripada asas 6 pergi ke asas 9. Okey, korang nak tukar ke asas 6 pergi ke asas 9. Macam mana? Boleh tak korang tukar dekat sini-sini je? Tak boleh. Okey, daripada asas 6 pergi ke asas 9, dia kena pergi dekat dia punya center dulu. Center dia mana? Center dia asas 10 lah. Dia kena pergi kat counter information dulu, contoh. Okey, dia kena lintas jambatan ni dulu. Dia kena lintas asas 10 dulu, baru dia boleh pergi ke asas seterusnya lah. Okey, contoh. Okey, asas 6 kan. Asas 6 kena tukar pergi asas 10. Lepas tu daripada asas 10 tu tukar ke asas 9. Macam tu. Macam tu cara dia. Okey, korang tak boleh main tukar je, korang kena lintas jambatan dulu. Okey, dia ada jambatan baru korang boleh pergi ke seberang. Macam tu, okey. Untuk korang lintas jambatan ni, okey, dia sebenarnya contohnya kan, daripada asas 2 pergi ke asas 9, kalau korang nak tukar kepada asas 10, ada dia punya kaedah ataupun method dia. Okey, ada dua kaedah. Okey, sama ada korang guna kaedah nilai nombor ataupun pakai kalkulator. Okey. Okey, so saya ajar dulu nilai nombor. Nilai nombor ni sebelum ni saya dah ajar. Okey, macam mana korang nak cari nilai nombor tu. Okey, nilai nombor tu ialah bila mana korang nak tukarkan daripada asas 2 sampai asas 9 ni, korang nak tukar pergi ke asas 10. Okey, itu nilai nombor. Contohnya, kalau daripada asas 5, 340 asas 5, okey, kita nak tukarkan pergi ke asas 10. Kita nak tukarkan pergi ke asas 10 kan. Kita guna nilai nombor, kaedah nilai nombor. Kita kena cari nilai nombor tu. Okey, sebenarnya nilai nombor tu adalah dalam asas 10. Okey, so macam mana kita nak guna kaedah nilai nombor ni? Ikutlah macam sebelum ni saya dah ajar kan. Okey, nilai nombor tu korang kena cari dia punya nilai tempat dan nilai digit, baru korang dapat nilai nombor tu. Okey, contohnya macam ni. Okey, 340, lepas tu letak nombor digit kecil dekat atas dia, start from 0 daripada kanan. 0, 1, 2. Okey, lepas tu korang buatlah. Yang 3 ni adalah 3 darab 5 kuasa 2. Okey, lepas tu tambah dengan 4 darab dengan 5 kuasa 1. Okey, tambah dengan 0 darab 5 kuasa 0. Lepas tu berapa korang akan dapat? Jawapan dia ialah 95 asas 10. Ini ialah cara nilai nombor. Korang nak tukarkan pergi ke asas 10. Okey. Ada lagi satu cara, iaitu korang pakai kalkulator je. Korang tak payah kira macam ni. Korang just guna kalkulator je. Tapi dia bukan semua asas ni boleh tukar kepada asas 10 pakai kalkulator. Ada dua asas je yang korang boleh guna kalkulator untuk korang tukar kepada asas 10. Okey, apa dua asas tu? Iaitu asas 2 dengan asas 8. Asas 2 dengan 8 je yang korang boleh guna kalkulator untuk korang tukar kepada asas 10. Kalau korang tengok dekat kalkulator, kalau korang nampak perkataan bin, B-I-N, bin kan, bin ni itu adalah asas 2. Lepas tu macam mana korang nak tahu asas 8? Asas 8 ni dekat kalkulator dia tulis OCT. OCT tu maksudnya asas 8 lah. Dan lagi satu asas 10 ni dekat kalkulator asas 10 adalah DEC.
diisi. Kiranya dekat dalam kalkulator ni, yang korang boleh tukar-tukar, dia melibatkan 3 asas je lah. Asas 2, asas 8 dengan asas 10. Okey? Okey. So, sekarang ni saya nak ajar korang macam mana korang nak tukarkan. Contohnya daripada asas 2 pergi ke asas 10 pakai kalkulator. Dan juga asas 8 tukar kepada asas 10 guna kalkulator. Okey, first kali korang nampak tak mode? Korang tekan mode tu, korang tekan 2 kali. 1, 2. Tekan 2 kali sampai korang nampak perkataan BASE, base. Korang nampak je perkataan base tu, korang tekan nombor 3. Okey. Lepas tu korang nak asas 2 dulu kan? Korang nak asas 2 dulu kan? So korang tukarkan kepada asas 2 dulu. Korang tekan bin. Korang tekan bin dekat lock tu, tekan bin. Okey. Lepas tu korang nampak dia akan tukar. Korang akan nampak perkataan B kecil kat situ. Tu maksudnya dia dah tukar kepada asas 2 lah tu. Okey, lepas tu korang masukkan dia punya nombornya 11001. Okey, masukkan, tekan 11001. Okey, lepas tu tekan equal, sama dengan. Okey, nampak tak? Dia dah masuk nombor kat situ, ada nombor kecil, huruf B kat situ, huruf kecil B. Okey, lepas tu terus je korang nak tukar kepada asas 10, terus je korang tekan DEC. DEC ni, terus je korang akan nampak jawapan dia ialah 25. 25 itulah asas 10. Okay, jawapan dia adalah 25 asas 10. Okey, so sekarang ni saya nak ajar korang pula macam mana korang nak tukarkan asas 8 pergi ke asas 10. Ni contoh soalan dia. 1506 asas 8. Macam mana korang nak tukarkan kepada asas 10? Okey, yang tadi tu korang tekan je, korang terus je tekan on. Korang terus tekan on, nanti dia akan keluar huruf kecil D. Kosong huruf kecil D, maksudnya dia dalam asas 10. Okey, kalau D kecil itu maksudnya dia adalah asas 10. Okey, lepas tu korang terus tekan OCT. Korang terus tekan OCT sebab korang nak asas 8 kan. Korang nak asas 8, so korang terus tukar OCT. Tekan je OCT tu. Nanti dia akan keluar O kecil tu. Itu bermaksud asas 8 lah. Okey. So, bila dah keluar, bila dah appear huruf O kecil tu, korang terus masukkan nombor dia. 1506. Lepas tu tekan equal. Okey. And then korang terus, korang nak tukar kepada asas 10 kan. Korang tekan DEC. Dia dah tukarlah siap-siap 838. So itulah jawapan dia. Okey, 838 asas 10. So korang nak clear balik, korang tekan mode. Okey, sampai nampak COMP tu, complete maksudnya Okey, COMP tu korang tekan 1. Okey, so sekarang ni saya nak ajar pula macam mana korang nak tukarkan daripada asas 10 pergi ke asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni. Okey, so cara dia, kaedah dia ada 2. Sama ada pembahagian nilai tempat, bahagikan dengan nilai tempat, ataupun yang kedua, bahagikan dengan nilai asas. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk kat korang macam mana cara korang nak tukarkan asas tu guna kaedah pembahagian nilai tempat. Okey, contoh soalan dia. Okey, ni adalah soalan dia. 5, 6, 3 asas 10. Korang nak tukarkan pergi ke asas 5. Apa jawapan dia? Okey, macam mana cara untuk korang guna kaedah pembahagian nilai tempat ni? Okey, first, untuk pembahagian nilai tempat ni, korang kena cari nilai tempat bagi asas tu sekurang-kurangnya 5. Okey, 5 Okey, nilai tempat contoh. Contoh, korang nak tukarkan pergi ke asas 5 kan? Okey, korang nak tukarkan pergi ke asas 5, so korang kena cari nilai tempat untuk 5. 5 nombor asas 5. Kiranya macam ni lah. Korang tak tahu nombor dekat sini berapa kan? Okey, macam ni kan? Ni, korang tak tahu pun berapa jawapan dia untuk asas 5 ni. Tapi korang kena cari dulu nilai tempat untuk asas 5 ni. Okey, bayangkan dia ada nombor kecil, digit kecil dekat atas dia ni. Okey, contoh dia start daripada 0, start from 0 daripada kanan. Okey, korang tulis dulu siap-siap 0, 1, 2, 3, 4. Okey,
So, sekarang ni korang kena buat 5 nombor nilai tempat. Okey, 5 tu 5 digit dia lah, 0, 1, 2, 3, 4 tu 5 nombor lah, 5 nombor digit dia tu. Okey. So, sekarang ni korang kena buat nilai tempat. Okey, 5 nilai tempat tu 5 kuasa kosong berapa? 5 kuasa 1 berapa? Itulah nilai tempat. Okey, so korang kena buat satu-satu. Korang ambil je at least 5 nilai tempat. Digit 0 sampai digit 4 macam tu. Okey. So, contohnya, okey, korang buat dulu yang paling hujung ni. Okey, 5 kuasa 4 dapat berapa? Okey, lepas tu 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 dapat berapa? Inilah nilai tempat. Okey, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 dapat berapa? 5 kuasa 1 dapat berapa? 5 kuasa 0 dapat berapa? Okey, so korang kena kira dulu satu-satu ni. 5 kuasa 4 korang akan dapat jawapan dia 625. 5 kuasa 3, 125. And then 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 1, 5. And 5 kuasa 0 sama dengan 1. Inilah dia punya nilai tempat. Nilai tempat. Okey, next step apa korang kena buat? Korang tengok. Korang tengok yang ni. Yang kuasa 10 ni. Okey, apa nombor kuasa 10 tu? Nombor kuasa 10 tu adalah 563. 563 ni, okey, korang comparekan, korang bandingkan dengan nilai tempat ni. Okey. Kalau 563 ni, kalau nombor yang asas 10 ni lagi kecil daripada 625. Kalau nombor ni lagi kecil, dia tak boleh bahagi kan. Okay, sekarang ni korang kena bahagi. Sebab tu dia kata bahagikan dengan nilai tempat. Okay, yang nombor ni korang kena bahagikan dengan nilai tempat. 563 ni, boleh tak bahagi dengan 625? Boleh tak? Tak boleh sebab 563 ni lagi kecil daripada 625. So, kalau tak boleh, korang kena jadikan dia kosong. Letak nombor kosong kat tepi ni. Macam tu. Okay, next. 125. Okay, 563 boleh tak bahagi dengan 125? Yes, boleh. Sebab 563 ni lagi besar daripada 125. Okay, so korang bahagi je. 563 bahagi dengan 125. Korang boleh je guna kalkulator. Tapi untuk elak ke korang daripada confuse, better korang buat secara manual. Okay. So, 563 bahagi 125. 125 darab berapa? Darab 4. Okay. 125 darab 4 akan dapat jawapan dia yang paling hampir adalah 500. Okay. So, 500 sampai 3 tolak 500. Baki dia adalah 63. Baki dia ni boleh tak? Okay. Bahagi dengan 125. Tak boleh. Okay. So, kalau tak boleh, biarkan baki dia dekat sini. Biarkan. Okay. So, jawapan dia yang 4 ni, korang bawa naik dekat sini. Korang tulis dekat nombor sebelah dia. 4. Sini macam tu. Okay. Okay. Lepas tu, apa korang nak buat dengan baki dia ni? Baki dia ni, korang dividekan untuk nilai tempat seterusnya. Yang ni korang dah lupakan. Yang ni tak payah dah fikir dah. Yang ni dah tak payah fikir. Okay, korang ambil baki ni, korang bahagikan dengan nilai tempat yang seterusnya. Yang ni dah sudah. Yang ni dah sudah. Okay, yang baki dia ni, korang bahagi dengan 25. Okay, 63 bahagi dengan 25. 2 darab 25 dapat 50 tolak. Okay, 3 tolak 0, 3, 6 tolak 5, 1. Okay, 13 tak boleh lah. Ni baki dia. Okay, jawapan dia 2 ni letak dekat nombor sebelah dia. 2. Okay, ni dah sudah. Okay, lepas tu baki dia 13 bahagi pula dengan nilai tempat yang seterusnya. Okay, iaitu 5. 13 bahagi 5. Berapa? Okay, 2 darab 5, 10. Okay, baki dia 3. Jawapan dia ni letak dekat sini. Okay, letak sebelah 2 ni. Okay, ni dah sudah. And then, ada lagi baki 3 kan. Okay, 3 ni bahagi dengan nilai tempat yang last kali iaitu 1. Okay, 3 bahagi 1. 3 bahagi 1, 3. Okay, so jawapan dia kosong. Sampailah korang dapat jawapan dia kosong. Maksudnya itu betul lah. Okay, so jawapan dia 3 ni korang letak dekat sebelah dia. 3. Macam tu. So, apa jawapan dia? Jawapan dia adalah ni. Yang kosong ni korang tak payah fikir. Kosong ni tak payah ambil. Okey, ambil yang ni je. Okey, 4, 2, 2, 3. Inilah jawapan dia. Daripada atas tau, jangan ambil kat bawah. Daripada atas. 4, 2, 2, 3. Jawapan dia 4, 2, 2, 3. Asas 5. Macam tu je. Tapi kalau dalam buku teks, dia buat memanjang. Dalam bentuk table, it's up to you.
Okey, yang mana korang faham, korang buat je. Tapi memang tak lari mana. Macam ni je cara dia, okey? Tadi kita dah belajar macam mana kita nak tukarkan asas 10 kepada asas 5 guna kaedah pembahagian nilai tempat. Okey. So, sekarang ni saya nak ajar kat korang macam mana korang nak tukarkan. Kita ambil soalan yang sama macam tadi. Okey, 5, 6, 3, asas 10 nak tukar kepada asas 5. Tapi guna kaedah yang kedua, iaitu kaedah pembahagian nilai asas. Okey, pembahagian nilai asas tu adalah korang kena bahagikan dengan nilai asas, nombor asas tu berapa. Okey, contoh korang nak tukar kepada asas 5. So, korang kena bahagikan dengan asas 5. Okey, contoh. Okey, 5, 6, 3. 5, 6, 3. Korang tak boleh buat macam ni, bahagi je, salah. Okey, untuk pembahagian asas, korang kena buat dia punya tulang macam ni. Macam ni. Okey. Okey, lepas tu 5, 6, 3, asas 5. Kena bahagi dengan 5. Okey, 5, 6, 3 bahagi 5 berapa? 1, 1, 2. Okey, 1, 1, 2 macam ni lah. 5, 6, 3 bahagi 5. Okey, 1 bahagi 5. 5, lepas tu turun 6. 1 bahagi 5, 5. 6 tolak 5, 1. Turun 3. 2 darab 5, 10. So, ada baki lagi 3. Okey, baki 3 ni korang letak kat sebelah dia. Okey, korang letak kat sebelah dia. Sebelah nombor 1, 2, 3 tu. Letak. Sebelah nombor 1, 1, 2 tu. Letak baki dia 3 kat sini. Okey. Lepas tu, bahagikan pula. Dia punya jawapan dia ni, korang kena bahagikan dengan asas 5 lagi. Okey. So, 1, 1, 2 bahagi dengan 5. Okey, 2, 5, 10. Okey, 12, 25, 10. Ada baki 2. Lepas tu, korang letak kat sini asas 5. Okey, 1, 1, 2 bahagi dengan 5 dapat 22. Okey, sebelah nombor 22 tu letak baki dia. Okey, nombor 2 kat sini. Okey, lepas tu dapat jawapan 22 ni bahagikan dengan asas 5 lagi. Okey, 22 bahagi dengan 5. 4, 5, 22. Okey, 4 ni jawapan dia kan letak kat sini 4. Okey. 4 lepas tu berapa dia punya baki dia 2, letak kat sini 2. Okey, lepas tu bahagi lagi dengan asas 5. Okey, 4 bahagi 5 boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, korang letak nombor kosong kat bawah dia. And nombor 4 tu korang letak dekat bawah sebelah kosong ni. Okey, 4 ni kiranya tak pakailah. Macam tu. Okey. And then korang ambil jawapan dia daripada bawah ni. Okey, daripada bawah pergi ke atas. Okey, yang ni jawapan dia. 4, 2, 2, 3. Macam tu. Daripada bawah pergi ke atas. So, jawapan dia adalah 4, 2, 2, 3, asas 5. Sama tak macam tadi? Sama. Cuma cara, kaedah je dia yang lain. Okey? Okey, tadi saya beritahu. Okey, kalau macam ni kan, contohnya daripada asas 3 nak tukar ke asas 4, tak boleh. Okey, ataupun asas 5 nak tukar ke asas 4, tak boleh, dia kena lalu jambatan. Okey, contohnya macam saya bagi tahu tadi, asas 6 nak tukar kepada asas 9. Okey, 6 kena tukar kepada asas 10 dulu. Barulah boleh dapat asas 9 macam tu. Okey, contohnya korang boleh tengok dekat dalam buku teks. Okey, contoh 6. Contoh 6, tukar 2, 5, 3 asas 6 kepada asas 9. Okey. Korang nak tukar kepada asas 9 tu, korang kena tukar kepada asas 10 dulu. Okey, kalau korang nak tukar kepada asas 10, ada dua cara. Sama ada korang guna kaedah nilai nombor ataupun korang guna kalkulator. Okey, boleh tak korang guna kalkulator? Nak tukarkan asas 6 kepada asas 10? Tak boleh. Kalau guna kalkulator, dia kena asas 2 ataupun asas 8 kepada asas 10. Sebab ni asas 6 kan? So tak boleh. Kalau tak boleh guna kalkulator, so korang buat macam biasa. Korang guna kaedah nilai nombor. Kalau guna kaedah nilai nombor, okay, 2, 5, 3 asas 6 tukar kepada asas 10 guna kaedah nilai nombor. Jawapan dia adalah 105 asas 10. Dah dapat asas 10 tu, 105 asas 10 tu, korang tukarkan kepada asas 9. Sebab dia nak asas 9 kan? Okey, so nak tukar kepada asas 9 ni guna dua cara. Sama ada cara pembahagian nilai tempat ataupun pembahagian nilai asas. Okey, kalau dalam buku teks ni, okey, dia bagi tunjuk pembahagian nilai asas. Okey, kalau pembahagian nilai asas,
korang nak tukar kepada asas 9, korang kena bahagi dengan nombor 9. Okey. Sebab nilai asas tu adalah asas 9, so korang kena bahagi dengan nombor 9. And korang akan dapat jawapan dia adalah 1, 2, 6 asas 9. Itu cara dia lah. Tapi sekarang ni saya nak bagi tahu dekat sini, ada 2 asas je yang korang boleh tukar. Tak payah nak lintas seberang, tak payah nak guna jambatan pun, tak payah korang nak tukar asas 10 dulu. Okay, iaitu asas 2 dengan asas 8. Okay, asas 2 korang boleh tukar je terus pergi ke asas 8 ataupun asas 8 pergi tukar ke asas 2. Macam tu. Belah sini pun sama, 2 dengan 8. 2 boleh tukar ke 8, 8 boleh tukar ke 2. Boleh tukar terus, tak payah tukar asas 10 dulu. Dia ada banyak cara. Korang boleh guna nilai tempat, nilai digit. Okay, dan lagi satu, korang boleh guna kod dia. Kalau dekat dalam buku teks, ada zon informasi kan. Okay, ada macam table. Dia ada kod dia. Okay, dia ada table. Ini cara yang paling mudah lah yang saya ajar korang. Korang just tak payah nak hafal sangat. Nak hafal sesuatu tu macam susah kan. So, korang buat je table. Okay, ada 24. Korang buat kotak-kotak kecil, ada 24 kotak. Okay, contoh macam ni korang buat je macam ni. Kotak-kotak kecil ni buat 24. Ada 8 baris, 3, 8 row, 3 kolom. Buat macam tu. Okay, lepas tu korang isikan dekat dalam kotak-kotak ni 2 nombor je, 0 dengan 1. Kolom yang pertama ni, okay, korang pisahkan 2 bahagian. Okay, 4 kotak dengan 4 kotak. 4 kotak dekat atas ni, korang letak 0. 0, 0, 0, 0. Okay, 4 kotak dekat atas ni letak nombor 0 and 4 kotak dekat bawah tu korang letak nombor 1. 1, 1, 1, 1. Okey, so untuk first column ni, okey, korang tinggalkan 4 kotak, korang bagikan 4 kotak, 4 kotak. Okey. Lepas tu yang second column ni, korang tinggalkan 2 kotak. Tadi 4 kotak kan? Ni 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak macam tu. Okey. So 2 kotak yang pertama ni korang letak nombor 0, 0, 0. 2 kotak seterusnya korang letak nombor 1, 1. 2 kotak lagi 0, 0. 2 kotak lagi 1, 1. Okey, lepas tu kolom yang terakhir sekali, kolom yang last, third column. Okey, kolom yang first 4 kotak, 4 kotak. Kolom yang kedua 2 kotak, 2 kotak. Kolom yang ketiga ni 1 kotak, 1 kotak. Okey, 1 kotak korang letak 0, lepas tu 1, lepas tu 1 kotak lagi 0, 1 kotak lagi 1 macam tu. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lepas tu korang buat nombor dekat sebelah dia. Korang kena ingat dia start daripada nombor 0. Okey, contohnya 0, 0, 0. Okey, korang kena tengok setiap baris. Okey, 3 nombor untuk setiap baris. Okey, baris yang pertama, 3 nombor untuk baris yang pertama ialah 0, 0, 0. Korang letak nombor 0 sebelah dia. Dia mesti start dengan nombor 0. Okey, lepas tu baris yang kedua 0, 0, 1, nombor 1. Baris yang ketiga 0, 1, 0, nombor 2. Baris yang keempat 0, 1, 1, nombor 3. Baris yang kelima 1, 0, 0, nombor 4. Baris yang keenam 1, 0, 1, nombor 5. Baris yang ketujuh 1, 1, 0, nombor 6. Dan baris yang ke-8 1, 1, 1, nombor 7. Dia ada nombor 0 sampai nombor 7. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, macam mana korang nak tukarkan asas 2 kepada asas 8. Okey, contohnya 1, 1, 0, 1, 1, 1, asas 2. Macam mana korang nak tukar kepada asas 8? Okey, korang kena ikut format yang ni. Korang kena asingkan 3 nombor. Asingkan 3 nombor. Okey, contohnya korang ambil daripada kanan. Okey, daripada kanan, okey, 1, 2, 3. So, 3 nombor daripada kanan ni adalah 1, 1, 1. Okey, ini nombor 3 nombor daripada kanan. Lepas tu, yang seterusnya 3 nombor yang seterusnya ialah 1, 1, 0. Okey. So sekarang ni korang dah bahagikan nombor tu kepada 3, 3, 3. Okey, lepas tu korang nampak tak yang daripada kanan ni 1, 1, 1 kan? Okey, korang tengok dekat sini. Okey, korang tengok kat sini ada tak dekat baris ni nombor 1, 1, 1. Yang ni 1, 1, 1. Okey, 1, 1, 1 ni nombor apa yang terlibat? Nombor 7. Korang tulis dekat bawah ni, bawah nombor 1, 1, 1 ni nombor 7. Okey, lepas tu next 3 nombor yang kita garis tadi ni 1, 1, 1, 1, 1, 0.
Ada tak dekat sini 110? Yes, ada dekat sini. 110. Okay, apa nombor yang terlibat untuk 110? Nombor 6. Okay, korang tulis kat bawah dia nombor 6. Dapat dah jawapan dia adalah 6, 7 asas 8. Okay, next soalan nombor 2. 110, 1101 asas 2 nak tukar kepada asas 8. Okay, macam mana cara dia? Cara dia macam tadi, korang kena bahagikan siap-siap 3 nombor. Okay, contohnya ambil daripada kanan Ambil daripada kanan 101. Okey, ni 3 nombor daripada kanan. Okey, lepas daripada 1 ni ambil 3 nombor sebelah dia 101. Okey, ni sampai sini. Okey, lepas tu ni tinggal 1. Okey, so sekarang ni ada 3 nombor tu ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, so apa next step? Korang kena tengok table ni. Okey. Okey, tengok nombor ni 101. Tengok dekat situ ada tak 101? Ada dekat sini 101, dia nombor 5. Okey, korang tulis kat sini bawah dia nombor 5. Lepas tu 101 ada tak? 101 ada, nombor 5 juga. Okey, tulis nombor 5. Lepas tu nombor 1 je tinggal kat sini. Ada tak dekat sini nombor 1? Tak ada, dia ada 3 nombor Okey, kalau tak ada, terus turunkan nombor 1 ni, turun dekat sini nombor 1. Okey, so jawapan dia adalah 155 asas 8. Senang je macam tu, okey? Okey guys, tadi kita dah tukarkan. Saya dah ajar kat korang macam mana korang nak tukarkan asas 2 pergi ke asas 8. Okey, so sekarang ni saya nak ajar korang pula macam mana korang nak tukarkan asas 8 pergi ke asas 2. Okey, contoh soalan dia, 517 asas 8 tukar kepada asas 2. Apa jawapan dia? Okey, korang yang kalau tadi, korang tengok kalau nombor yang tadi tu kena bahagikan 3 nombor kan. Okey, yang ni tak. Yang ini korang kena, kalau daripada asas 8 ni korang kena breakdown, korang kena bahagikan nombor tu 1. Okey, contohnya start daripada kanan juga. Okey, contohnya nombor 7. Korang tengok dekat bahagian tepi ni, nombor tepi ni, yang mana nombor 7 yang ni kan. Okey, nombor 7 tu apa 3 digit yang terlibat dengan nombor 7 tu? 111 kan. So 111 ni korang bawa. Korang tulis dekat bawah nombor 7 ni, okey? 111. Okey, next. Nombor 1. Korang tengok dekat nombor 1 yang belah ni. Okey, apa 3 nombor digit yang terlibat? 3 digit yang terlibat adalah 001. So, korang tulis dekat nombor 1, bawah nombor 1 ni 001. Okey, 001. Okey, lepas tu nombor 5. Tengok nombor 5. Apa digit yang terlibat? 3 digit yang terlibat adalah 101. Korang tulis dekat bawah 5 ni 101. Nampak tak nombor dia panjang? Itulah jawapannya sebenarnya. Okey, jawapan dia adalah 101 001 111. So, jawapan dia adalah 101 001 111. Asas 2. Okey. Terpanjang sikit. Okey, next. Soalan yang seterusnya. 725 asas 8 nak tukar kepada asas 2. Sama juga macam tadi. Okey, korang kena bagikan nombor tu 111. Okey, tengok daripada kanan nombor 5. Okey, korang tengok dekat sini pula nombor 5, apa 3 digit yang terlibat? Iaitu 101. Okey, korang tulis dekat nombor bawah 5 ni 101. Okey, nombor 2 pula. Okey, nombor 2, apa 3 digit yang terlibat? 010. Okey, tulis dekat bawah 2 010. Okey. Lepas tu nombor 7. Nombor 7, apa 3 digit yang terlibat? 111. Okey, tulis kat bawah dia 111. Dah dapat. Jawapan dia adalah 111 010 101 asas 2. Memang panjang sikit. Okey.